Kemudian tamatlah ayat kita 44 sampai 46. Sekarang ni kita pindah kepada mengutip beberapa fawaid, beberapa faedah yang menarik. Baik, faedah yang pertama. Tengok ayat yang pertama, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu. Kalau kami turun Quran dengan bukan bahasa Arab, mereka kritik pula. Dia komen. Jawab dianya, kata dia ulama tadabbur, annal hujjata la taqum, mana-mana hujah tidak tertegak kecuali apabila manusia itu memahami hujah tersebut. Wa anna mujarradal balagh, sekadar bagi tahu je, itu berarti belum menjadi hujah. Sebab orang tak faham. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala bila dia hantar rasul, dia hantar dengan bahasa kaum. Tanda ni pelajar dalam surah Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Wa ma arsalna min rasul, kami tidak hantar mana-mana rasul kepada mana-mana kaum illa bilisani qaumihi, kecuali dengan lidah, dengan bahasa kaum. Sebab itulah kalau kita nak pergi berdakwah, elok kita berdakwah, pendakwah tempatan tu lebih, orang panggil lebih kesan. Contohnya kita nak pergi berdakwah pendalaman di orang asli contohnya. Kalau boleh pendakwah asli masuk, cakap dengan bahasa dia, lagi seronok dia. Dia penuh di apa ni, Sabah Sarawak ni dia hak kan dia banyak lahjah, banyak apa ni, suku-suku kaum. Kalau boleh pendakwah yang suku dia tu lagi cantik. Bolehlah sekali-sekala pendakwah luar bagi sokongan, tapi orang panggil bahasa tempatan tu lebih jinak. Macam kita orang Kelantan lah tak? Bunyi kejap Kelantan segah lalu. Akbar. Pengalaman kita duduk berdakwah ni lah. Bila kita ceramah bahasa Malaysia ni, muka dia mau dia rakam ni seluruh dunia tengok. Kita cakap luas sikit. Biasa ya. Tapi 10 minit terakhir, waktu kita duduk kempen projek mega mampu milik ni, duk kempen apa ni, zikir yang maksum 4 kali, kita kejap Kelantan. Hok ngatuk celek mata selalu. Dia panggil jelira hok ni 10 minit terakhir ni jejak. Sebab pasal itulah Allah Taala hantar bagi pendakwah rasul-rasul mengikut lisan kaum tu, supaya tak ada hujah lagi. Kami tak faham dia cakap apa tak faham. Kita dalam kita mahkamah dulu kan, dia panggil ada juru bahasa. Juru bahasa. Sebab dulu hakim orang putih, tapi sekarang ni hakim Melayu pun juru bahasa juga. Badi tak faham juga. Main-main pelik-pelik. Nak kata apa? Baiklah. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Allah kata apa? Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Fungsi Al-Quran bagi orang yang beriman, hudan, petunjuk, dan juga sebagai syifa, penawar. Allahu Akbar. Maka dalam Quran ni dia ada petunjuk cara hidup kita, satu lagi penawar kepada semua perkara. Jadi penawar ni ada dua, tulis penyakit dalam diri manusia ni ada dua. Satu dia panggil penyakit syahwat, kehendak nafsu ni nak go tu, nak go ni, nak ni. Satu lagi dipanggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat ni masalah penyakit hati, syak kepada Allah Ta'ala, tak yakin dengan penuh-penuh, riak dalam ibadat, takabur, itu dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat ni penyakit keraguan terhadap agama. Penyakit syahwat masa ni nak makan banyak, nak pakak besar, takabur, riak, itu dia panggil penyakit-penyakit yang berkait dengan kehidupan syahwat kita ni. Maka Al-Quran menjadi penawar kepada dua-dua. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut Quran itu sendiri ubat. Mari kita main bahasa sikit. Allah kata apa? Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Quran itu petunjuk dan penawar. Waktu Allah Ta'ala sebut tentang madu, Tuhan kata apa? Fihi syifa'un linnas. Dalam madu itu ada ubat.
Jadi dia kata berbeza di antara, sebab Quran sendiri tu penawar. Tapi dalam madu tu ada penawar. Kena tak kena cerita lain. Sebab bukan semua orang boleh menawarkan menjadi madu sebagai penawar. Orang kecil manis kalau minum madu banyak-banyak potong kaki juga. Tapi lebih lagi madu sampai gitu. Ini tak tahu betul tak betul. Payah. Nah, madu asli. Duk lama setengah botol tu gula. Madu asli apa lagi tu? Baik. Mana Quran itu menjadi penawar, Quran itu menjadi syifa. Jadi cuma timbul lagi soalan, kenapa kita baca orang kena rasuk, kacau ke hati. Kita pergi baca ayat kursi, sengih suka dia. Ada orang ni mari tak ada baca lagi, baru nak pergi baca tu tepik dah. Kenapa? Ada satu kali budak-budak ni kena rasuk, kena kacau ke hati ni. Ustaz-ustaz ni ramai pakat pergi baca, senyum. Dia ni balik-balik dia perli main. Jadi ada ustaz nak pergi baca tu, dia kata hak ni boleh. Dia kata di para ulama, dia panggil quwwatur raqi. Quran tu semua tu senjata yang tajam. Ayat Quran ni, ayat kursi apa ni, senjata tajam. Tapi walaupun pedang itu tajam, kalau tangan kena stroke, tangan yang lumpuh, tak dia apa? Pegang ketak-ketak, nak pergi pukul apa? Itu ibarat kata. Maknanya kalau ar-raqi qawiyul al-iman, pembaca tu kuat jiwa dia baca je kena. Kesan tu ada. Sebab itulah kita nak jadi pembaca ni, nak jadi raqi, kita kena kuat iman kita. Jangan duk main baca jadi tak jadi. Tak jadi awak dia. Tak yakin, dia sendiri pun tak yakin. Jadi ke tak? Tak boleh. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Allah kata apa? Walaula kalimatun sabaqat mir rabbik. Dia kata kalaulah tidak, kerana telah terdahulu kalimah dari Tuhanmu, mir rabbika. Dia panggil Rabb di sini sebab tu dia ni sebab rabbika, daripada Tuhanmu. Maka ulama kata rububiyah khas. Rububiyah makna ketuhanan yang khasnya iaitulah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi dia panggil itu hunaka rubai ammah. Ada juga secara umum. Sebagaimana kata di ahli sihir Fir'aun, setelah dia tengok hujah Nabi Musa kuat, dia kata qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan pencipta alam, Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Musa, Tuhan Harun. Jadi yang umum tu Rabbil alamin tu umum, yang khas Tuhan Musa. Tuhan tu juga. Tapi dalam ayat ini tu kata laula kalimatun sabaqat mir rabbik, daripada Tuhanmu. Itu dia panggil daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu iaitulah Tuhan yang memberi segala peringatan kepada kita. Kalau tidak, kita tak tahu apa dalam perjalanan hidup kita ni. Jadi kita tahulah Allah Taala itu Tuhan yang berkuasa di atas segala-gala perkara yang kita buat. Baiklah para jemaah sekalian, yang keempat dah kita dah. Yang keempat, Allah kata apa? La qudiya bainahum. Tengok dalam ayat ni kata la qudiya bainahum, Allah Taala akan putuskan di antara mereka. Allah Taala akan putuskan di antara mereka. Sedikit perbahasan dari sudut bahasa. Allah kata, dia kata laqudiya, diputuskan, dijatuhkan hukuman. Tuhan tak kata laqada, dia akan putuskan di antara mereka. Inilah bahasa Al-Quran yang biasanya apabila benda-benda yang tidak baik, kita gunakan qudiya. Dia panggil al-fi'l lima lam yusamma fa'luhu, dia panggil bin mabni al-majhul, qudiya. Dia tak kata laqada. Sebab apa? Itu dia panggil beradab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jin, tengok jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard
am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tak tahu asyarun urida, kejahatan yang nak dikenakan ke atas muka bumi ini, ataupun rabbuhum rasyada, Allah Ta'ala yang nak beri petunjuk pada mereka. Jadi jin bila dia kena sekat daripada naik ke langit, daripada nak pergi dengar cerita-cerita ni, dia kata kami tak tahu keburukan nak ditipu ataupun Allah Ta'ala nak beri satu perkara. Ulama tadabbur kata ini adabun alin, satu adab yang tinggi. Apabila nak nisbahkan benda tak baik, kita tak kata Allah, kita guna mabni lil majhul, urida, qadiya. Bila kita benda nak baik, kita kata arada bihim rabbuhum rasyada, maka Allah Ta'ala yang beri kepada mereka. Ini semua ni bahasa-bahasa yang kita kena belajar. Sebab apa? Uslub Al-Quran tu, gaya bahasa dia cukup indah dan cukup tinggi. Lagi banyak kita belajar, insya-Allah lagi menarik. Macam semalam kita bincang tentang kitabun dengan kitabun, semua sama, bacaan sama, kitabun, kitab, zalikal kitabu, tapi tak ada alif. Betul tak? Likulli ajalin kitab, ada alif. Itu beza. Yang ni kitab hidayah, yang ni kitab amali, kitab dengan makna tulisan ajal, tempoh. Wallahu alam. Jadi kita untuk pelajar-pelajar yang nak belajar ilmu ni, ada sebuah kitab kecil ya kita. Namanya Rasmul Unwanud Dalil fi Rasmit Tanzil. Itulah nama kita. Unwanud Dalil fi Rasmit Tanzil. Garis panduan untuk nak memahami tulisan Resam Osmani itu. Itu baik, menarik. Baiklah, yang terakhir, ayat yang terakhir, man amila salihan fali nafsi wa man asa'a 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Mu buat baik untuk dirimu, mu buat tak baik ke atasmu. Allah Ta'ala tidak sekali-kali menzalimi hamba-hamba dia. Ayat ini isbatul adli fi a'la maqamatihi. Allah Ta'ala mengisbatkan keadilan Allah yang sangat tinggi kedudukannya. Sebab itulah Tuhan kata lil 'abid, bagi hamba dia. Seorang itu ketua, bawah dia ada hamba-hamba, abdi-abdi dia. Dia boleh buat apa saja. Ikut akulah hamba aku. Nak pukul ke nak apa. Nah. Tapi bila Tuhan jambi, la wa ma rabbuka bizallam. Allah kata aku tak akan zalimin, tak akan khianati, tak akan buat naya kepada hamba-hambaku. Ini dia panggil kemuncak keadilan. Sebab Allah Ta'ala yang berkuasa, tapi dia juga beri jaminan dia tak buat zalim. Sebab itulah kalau kita bercakap tentang syurga neraka, kita kena kata hamba-hamba Allah Ta'ala yang dipilih untuk ke syurga, masuk dalam syurga, itu dengan limpah kurnia Allah. Na'udzubillah, mana-mana orang yang dicapak dalam neraka, fa bi'adlihi, itu dengan keadilan daripada Allah Azza wa Jalla. Tak ada kezaliman, tidak ada. Kita belajarlah bahasa-bahasa akidah ni, menarik. Kerana tu kitab tafsir ni, belajar ilmu tadabbur, dia ada semua. Akidah ada, fiqh ada, muamalah ada, sejarah ada, semua ada dalam Quran. Cara kita olah jelah. Insya-Allah mudah-mudahan para jemaah yang beristiqamah belajar, kita akan dapat ilmu memahami Al-Quran. Walaupun tidak banyak, sekurang-kurangnya kita merasai kemanisan ilmu Quran itu. Sebagaimana kata di para ulama, Al-Quran ini ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisan. Buah tamak ni duduk dalam kotak je, bang budak. Nah, belilah buah tamak ajwah yang paling mahal sekali. Duduk dalam kotak, dalam plastik, dalam bungkus, tak akan bang. Tapi kalau sedapnya, lemaknya manis, masya-Allah tabarakallah. Hakazal Quran. Maka dengan ini alhamdulillah tamatlah kita juzuk yang ke-24. Insya-Allah siri akan datang kita masuk juzuk yang ke-25 bermula ayat 47. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.